Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Jun 2020 bersama saya Nur Syah Muhammad Rami. Bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman dibebaskan daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan konsesi balak di negeri itu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein menggunakan budi bicaranya untuk melepaskan dan membebaskan Musa ketika prosiding mahkamah terbuka pagi ini. Sebelumnya, semasa pendakwaan, pihak pendakwaan telah meminta supaya tertuduh dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan DNAA. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Bela Musa, Francis Ng mengesahkan anak guamnya telah dibebaskan. Terdahulu dilaporkan Musa telah memfailkan permohonan untuk membatalkan 46 pertuduhan terhadapnya. Permohonan itu dibuat dengan dasar dakwaan ke atasnya tidak berasas. 30 dakwaan rasuah Musa didakwa melibatkan kesalahan yang dibuat di Hong Kong serta beberapa negara. Dakwaan itu melibatkan 50.1 juta dolar, manakala 16 dakwaan pengubahan wang haram melibatkan lebih 37.8 juta dolar dan 2.5 juta dolar. Pakatan Harapan dan sekutunya yang digelar sebagai PH+ dijangka mengumumkan calon untuk jawatan Perdana Menteri setelah pertemuan diadakan petang ini. Sumber mengatakan pertemuan yang berlangsung di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya itu adalah untuk membuat keputusan secara rasmi. Difahamkan pemimpin tertinggi telah membuat keputusan berikutan beberapa siri perbincangan. Menurut salah seorang anggota parti komponen PH, minggu lalu menyaksikan banyak pertemuan antara para pemimpin berkenaan dan persetujuan telah dicapai. Seperti yang dijangkakan, calon tersebut adalah antara dua pemimpin iaitu Pengerusi Bersatu yang dipertikaikan Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Difahamkan beberapa pemimpin PH mahukan Mahathir dinamakan sebagai Perdana Menteri sekali lagi walaupun Anwar kini mengetuai gabungan itu. Perkara itu menimbulkan kemarahan Anwar yang kemudian memilih untuk tidak menghadiri mesyuarat dengan Mahathir. Ini termasuk mesyuarat di bangunan Yayasan Al-Bukhari di Kuala Lumpur minggu lalu yang dihadiri oleh beberapa pemimpin PH. Sumber yang rapat dengan kem Mahathir dalam Bersatu memberitahu Malaysia Kini bahawa Anwar sepatutnya hadir pada pertemuan 4 Jun itu. Sementara itu, sumber dari kem Anwar mengesahkan perkara itu. Sumber yang sama juga mendedahkan bahawa nama PH+ mungkin terus digunakan disebabkan terdapat anggota parlimen yang bukan anggota PH. Ini juga akan memastikan Mahathir dan 4 ahli parlimen Bersatu yang lain yang sedang mencabar pengguguran keahlian mereka dalam Bersatu tidak perlu bergabung dengan parti politik lain. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob hari ini mengingatkan pelarian Rohingya agar tidak masuk lagi ke negara ini dengan menekankan bahawa Malaysia tidak akan lagi menerima kehadiran mereka. Beliau mengatakan keputusan untuk mengusir pelarian juga terpakai untuk kumpulan terbaru 269 warga Rohingya yang diselamatkan atas dasar kemanusiaan di luar pantai Langkawi semalam. Kementerian Luar juga akan berbincang dengan kerajaan Bangladesh dan negara-negara ketiga untuk tujuan untuk penghantaran pulang dan penempatan semula etnik Rohingya tersebut. Banyak negara-negara dunia yang mempersoalkan tentang bagaimana Malaysia menguruskan Rohingya ni. Ada negara yang kononnya mengatakan kita tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kita minta mereka terimalah. Kita minta Kementerian Luar berbincang dengan negara-negara ketiga ini supaya mereka menerima pelarian Rohingya ni daripada Malaysia, dan mereka juga merupakan ahli konvensyen mengenai pelarian 1951. Banyak negara-negara merupakan ahli kepada konvensyen mengenai pelarian. Kenapa nak serahkan kepada kita semata-mata? Malaysia hari ini mencatatkan 7 kes COVID-19 baru yang terdiri daripada 6 jangkitan yang diimport dan 1 penularan tempatan. Jangkitan tunggal tempatan itu melibatkan warga asing. Satu kejayaan bagi Kementerian Kesihatan kerana untuk pertama kalinya tiada rakyat Malaysia yang dijangkiti sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini tiada kes penularan dalam negara dicatatkan di kalangan warga negara Malaysia. Satu kes penularan di dalam negara adalah seorang pekerja bukan warga negara, iaitu kes saringan untuk mula bekerja.
Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan jumlah pemulihan COVID-19 tertinggi dalam sehari dengan 281 pesakit dibenarkan pulang. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pemulihan kepada 6,975 orang atau 83.7% daripada jumlah kes. Beliau juga mengumumkan tiada kes kematian dicatatkan hari ini. PAS dan UMNO melalui Gabungan Muafakat Nasional kini sedang meneliti formula agihan kerusi sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuaman berkata tindakan itu sedang diambil oleh Jawatankuasa Teknikal Muafakat Nasional sebelum diangkat kepada Jawatankuasa Indo. Beliau yang juga anggota Parlimen Kubang Kerian berkata demikian ketika ditanya mengenai sejauh mana perbincangan parti itu bersama UMNO dalam menyusun pengagihan kerusi selepas pembentukan Muafakat Nasional. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan berlangsungnya mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Muafakat Nasional bagi membincangkan agenda PRU 15. Menurut sumber, gabungan itu menjangkakan PRU 15 akan diadakan dalam masa terdekat berikutan kemelut politik negara yang tidak berkesudahan. Sementara itu, Tuan Ibrahim secara ringkas menyatakan formula agihan kerusi itu akan mengambil kira semua aspek. Rapid Rail Sdn Bhd mengumumkan bahawa pihaknya akan akur untuk meneruskan polisi penjarakan sosial dalam tren dan stesen kendaliannya. Dalam satu kenyataan, Rapid Rail menjelaskan bahawa polisi tersebut akan terus dilaksanakan sehingga keputusan baru dibuat oleh kerajaan. Sebelum ini, Rapid Rail mengumumkan bahawa pihaknya akan mengakhiri langkah penjarakan sosial apabila Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berkuat kuasa esok. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata, Rapid Rail tidak mempunyai kuasa untuk mengubah SOP penjarakan sosial bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sementara itu, Rapid Rail turut menggesa penumpang yang bakal kembali bekerja pada 10 Jun dapat mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dan memberikan kerjasama. Apabila kerajaan menetapkan perlu ada social distancing ataupun penjarakan sosial di dalam rail mana-mana, mereka tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengubah apa yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Kalau mereka ingin membuat sebarang perubahan, mereka perlu memohon daripada MKN untuk membuat sebarang perubahan. Baiklah, berita itu mengakhiri sekilas fakta pada hari ini. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kntv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.